Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathku bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Murusin dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para muslimin, pendakwah, ahli-ahli jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama kembali dalam kuliah maghrib kita setelah berlalunya bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang ini merupakan malam pertamalah dalam kuliah maghrib saya ini. Walaupun bulan ini merupakan bulan Syawal dan masih ada di antara kita yang melakukan aktiviti ziarah, menziarahi antara satu sama lain, dan juga sebahagian lagi masih lagi menjalani ibadah puasa 6 Syawal. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dan juga bersua kembali dalam kuliah maghrib ini, dan kita akan sambung perbahasan kita tentang tajuk mengagungkan Nabi SAW melebihi daripada batasan. Bagaimana saya jelaskan sebelum ini bahawa Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang perlu kita hormat dan juga perlu kita agung. Maka salah satu di antara bentuk pengagungan yang perlu kita buat terhadap Nabi kita SAW ialah yang telah diajar pada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara kita bersalawat. Jadi kerana itu kita melihat hari ini umat Islam mengagumkan Nabi dengan cara bersalawat, sama ada selawat di dalam sembahyang, selawat Ibrahimiyah ataupun selawat pada ringkas. Banyak orang bersalawat kepada Nabi sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Bahkan lebih jauh daripada itu, ada juga yang telah mengarang puisi-puisi, bait-bait puisi yang memuji Nabi dalam bait-bait puisi itu sendiri. Yang itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah dalam perbahasan kita yang telah lalu ialah sifat keterlaluan dalam mengagungkan Nabi SAW, sehingga kadang-kadang selawat yang dilakukan itu adalah berbentuk selawat rekaan semata-mata dan meninggalkan selawat yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Antaranya telah kita sebut sebelum ini, antaranya selawat dipanggil selawat asy-syifat, selawat asy-syifat, dan saya telah sebutkan bagaimana lafaz yang biasa digunakan dan juga lafaz yang telah diubah supaya maksud selawat itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tidak bercanggah dengan akidah Islam. Juga kita telah menyebut tentang salawat yang diamalkan oleh para pengikut tarekat Tijaniyah yang dikenali sebagai salawat Al-Fatih. Juga kita telah kupas tentang salawat itu. Jadi salawat-salawat ini, tuan-tuan macam sekalian, merupakan salawat-salawat yang ada unsur yang keterlaluan. Maka oleh kerana itu, sewajarnya kita meninggalkanlah salawat seperti itu dan kita hanya bersalawat dengan salawat-salawat yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW, dan itu sebenarnya sudah mencukupi untuk menjadi amalan dan panduan hidup kita lah. Dan antara kita tambah sikit pada malam ini, antara sifat keterlaluan dalam mengagungkan Nabi SAW yang ditegah oleh Islam ialah yang dilakukan oleh sesetengah ahli sufi. Misalnya Al-Hallaj menjelaskan Nabi SAW mempunyai dua rupa. Nabi ni ada dua rupa, iaitu pertama rupa dalam bentuk cahaya semenjak di azali lagi,
dan bersifat qadim. Rupa Nabi itu bentuk cahaya, dia azali dan sifat dia qadim. Cahaya ini sudah pewujud sebelum penciptaan alam. Daripadanya diambil segala ilmu dan pengetahuan kepada nabi-nabi terdahulu dan para wali yang datang kemudian. Artinya kita faham daripada kenyataan pertama ini yang disebut oleh oleh Al-Hallaj, dia mengatakan Nabi kita ni mempunyai dua rupa. Satu rupa yang berbentuk cahaya. Cahaya inilah yang dikatakan membekalkan ilmu dan pengetahuan kepada nabi-nabi. Artinya semua nabi-nabi ini hak diputuskan sebelum daripada Nabi mengambil ilmu mereka daripada cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada masa itu belum lagi diciptakan Allah Ta'ala ke dunia. Belum lagi. Jadi mereka mengatakan nabi-nabi ini semuanya mendapat ilmu daripada cahaya kenabian Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW belum lagi muncul, dan kita sedia maklum bahawa Nabi kita Muhammad SAW dicipta oleh Allah kemudian sekali. Dia utuskan paling kemudian sekali. Macam mana orang paling kemudian boleh mengajar orang datang dahulu daripada dia? Maka dari segi logik akal pun kita tak boleh terima. Itu yang pertama, rupa yang pertama. Rupa yang kedua, di dalam bentuk seorang Nabi yang diutuskan Allah dan satu makhluk baru. Jadi kata dia penjelmaan Nabi itu dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk cahaya yang wujud pada azali lagi, dan satu lagi dia panggil rupa dalam bentuk Nabi dilahirkan sebagai seorang manusia di peringkat kota Mekah. Jadi dalam dua rupa itu. Jadi macam mana kita cuba tengok tentang ulasan-ulasan para ulama tentang kenyataan Al-Hallaj ini, seorang ahli sufi yang kontroversi, dan dalam sejarahnya beliau telah dijatuhkan hukuman bunuh oleh ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Selain daripada Al-Hallaj juga seorang lagi ahli sufi, iaitulah namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tanpa alif lam. Satu lagi tokoh nama dia Ibnu Al-Arabi. Ini adalah ulama bermazhab Maliki. Yang ini Ibnu Arabi adalah seorang tokoh sufi yang kontroversi. Juga mempunyai sikap keterlaluan dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan tokoh sufi yang mempopularkan, dipanggil konsep hakikat Muhammadiyah. Ada satu hakikat yang beliau popularkan dalam karya dia, nama dia Al-Hakikatul Al-Muhammadiyah. Artinya Nabi Muhammad hak muncul mula-mula tu, hak dalam bentuk cahaya tu, daripada cahaya tu diciptakan segala alam maya ni, termasuk iblis macam-macam semua sekali itu. Maka yang tu kata Ibn Arabi disebut sebagai istilahnya Al-Hakikatul Al-Muhammadiyah. Kata dia lah, Al-Hakikatul Muhammadiyah. Bagi beliau setiap Nabi semenjak dari Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi paling akhir mengambil ilmunya daripada penutup segala Nabi. Yang saya sebut tadi lah. Dia menganggap benar Nabi-Nabi yang kita tahu ada 24 orang Nabi yang hebat-hebat yang telah menjalankan gerak kerja dakwah. Semua Nabi itu mendapat ilmunya daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad belum muncul. Macam mana mereka nak menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad? Kerana dia guna konsep tadilah, dia panggil Al-Hakikatu Al-Muhammadiyah. Jadi semua hak muncul kemudian itu kata dia yang datang daripada satu konsep, nama dia Al-Hakikatu Al-Muhammadiyah. Jadi konsep ini tuan-tuan telah mula dibentangkan pada masa beberapa bulan lepas, sewaktu satu seminar tentang Nur Muhammad diadakan di Kuwait, dan banyak pembentang-pembentang telah membentangkan, dan banyak faedah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada pembentangan tersebut tentang konsep hakikat Muhammadiyah ini, yang hampir menyerupai konsep logos dalam kepercayaan masyarakat Yunan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beliau mengatakan sekalipun kewujudan penutup para nabi agak kemudian daripada nabi-nabi itu, namun pada hakikatnya ia telah mewujud sebelum itu, iaitu sebagaimana terdapat di dalam sabda Nabi SAW, kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat turab. Ini dia punya dalil dia lah, dia punya hujah dia lah, iaitu saya telah pun menjadi nabi sedangkan Adam alaihi salam masih berada di antara air dengan tanah. Dalam proses Nabi Adam itu Tuhan cipta dengan tangannya, lalu diproses, kemudian dijadikan lembaga manusia, belum lagi masuk nyawa. Maka kata Ibn Arabi, Nabi Muhammad SAW ketika itu sudah ada, tetapi adanya dalam bentuk cahaya. Nabi Adam belum ada dalam proses penciptaan, dalam proses diuli, dalam lembaga manusia.
belum dimasukkan nyawa. Kata yang Nabi Muhammad sudah ada, tapi dalam bentuk al-haqiqatul Muhammadiyah, kata dia lah. Ibn Arabi juga menyatakan setiap nabi hanya menjadi nabi apabila mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Artinya setiap nabi ni tuan-tuan, bila mereka muncul ke dunia ini, bila tiba masa umur mereka sekian-sekian, Allah Taala lantik mereka menjadi nabi, maka bermula daripada saat itu mereka jadi nabi. Jadi sebelum tu mereka tak jadi nabi. Adapun kata dia Nabi Muhammad SAW ni, dia telah menjadi nabi sebelum dia muncul lagi. Dia tak ada lagi, dia dah jadi nabi. Oh, macam mana ni? Dia tak ada lagi tapi dia jadi nabi dah. Jadi pening kita ya. Dia belum, kita dah belajar tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi, dia lantik menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Sebelum tu orang tak panggil nabi. Tidak ada gelaran nabi, walaupun sifat-sifat nabi itu memang ternyata ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu memang kita tahu. Tapi bagi golongan ni dia kata Nabi Muhammad SAW ni dia telah menjadi nabi sebelum nabi-nabi lain muncul lagi. Macam mana kita nak faham tuan-tuan? Dia dah jadi nabi sebelum lain. Apa sebenarnya dimaksudkan telah jadi nabi sebelum menjadi nabi? Apa maksud konsep itu? Jadi unsur keterlaluan ini sangat bercanggah dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Kerana tidak ada seorang pun dalam kalangan para nabi yang diutuskan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu daripada satu sama lain. Hatta nabi-nabi tuan-tuan yang diutuskan Allah Taala ni, satu zaman sekalipun mereka tak belajar antara satu sama lain. Nabi Ibrahim, dia adalah sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Adakah dia belajar dari Nabi Syuaib? Dan Nabi Syuaib belajar dari dia? Tidak. Walaupun mereka ni hidup sezaman. Nabi Musa alaihi salam hidup sezaman dengan Nabi Khidir. Apakah Nabi Musa belajar Nabi Khidir? Nabi Khidir belajar Nabi Musa? Tidak. Ada 3 persoalan ataupun 3 isu yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Itu isu tu saja je. Disebabkan kerana sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika dia bercakap. Dan disebut kesilapan itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Iaitu jawapan Nabi Musa mengatakan bila orang tanya dia siapa manusia paling alim pada zaman ini, maka Nabi Musa mengatakan dialah yang paling alim. Maka jawapan itu dari segi status seorang nabi tidak sesuai. Walaupun Nabi Musa memang dia seorang nabi dan dia memang orang paling alim pada zaman itu, tapi dari segi sifat tawaduk tuan-tuan tidak sesuai. Kalau kita tanya dia menjawab aku paling alim, tak sesuai. Status dia kedudukan nabi itu, mana semakin tinggi kedudukan seseorang itu, maka semakin sepatutnya semakin tawaduk, semakin tawaduk. Jadi tidak pernah berlaku antara nabi-nabi yang ada mereka mengambil ilmu antara satu sama lain. Tidak pernah berlaku seperti itu. Kecuali yang diperintahkan berbuat demikian sahaja seperti mana yang berlaku kepada segelintir kaum nabi-nabi Bani Israel. Mereka diperintahkan supaya mengikut kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ni contohnya Nabi Isa disuruh mengikut kitab Taurat. Kitab Taurat dia turun pada Nabi Musa. Itu betul sungguhlah tu. Tapi dia sendiri tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam tak pernah bertemu dengan Nabi Musa. Macam mana nak belajar? Cuma dia mengikut syariat Nabi Musa. Dia mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, yakni Taurat itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Surah Al-Ma'idah ayat 44 inilah ayat yang menyatakan bahawa nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel yang datang kemudian, dia menggunakan ataupun dia berjalan atas dasar syariat nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak membuktikan bahawa dia belajar tak, dia mengikut syariat nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam tidak pernah mengambil ilmu dari satu sama lain. Bagaimana mereka juga tidak pernah mengambil ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pernah memberitahu pada pengikut mereka tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Setiap nabi ni tuan-tuan beritahu
akan muncul Nabi yang disebut sebagai Nabi akhir zaman. Tapi tidak ada riwayat menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya bila belajar dengan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Tidak pernah ada begitu. Jadi kalau ada orang mendakwa mereka semua ni belajar Nabi Muhammad, ini keterlaluan. Dakwaan yang keterlaluan. Firman Allah Ta'ala, wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minanna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, yakni bertanya lagi kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Allah Ta'ala berfirman, jika demikian maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Artinya ayat ini menjelaskan Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad SAW, kalau mereka ini sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka kena bai'ah Nabi Muhammad dan mereka kena ikut Nabi Muhammad SAW. Tak kira dia Nabi Musa ke, tak kira Nabi Isa ke, dan tak kira Nabi Khidir yang sangat disanjung oleh segelintir masyarakat Melayu kita. Semuanya akan mengikut. Bahkan di akhir zaman nanti, tuan-tuan. Sekarang ni bila saya baca beberapa artikel, tuan-tuan, ramai orang Kristian. Ramai orang Kristian di Amerika, di England, di Eropah masuk Islam. Salah satu punca mereka masuk Islam kerana padri mereka yang masuk Islam tu kata, kalau kita betul-betul nak mengikut syariat Nabi Isa, betul-betul nak ikut syariat Nabi Isa, betul-betul kena beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, maka kita kena mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Isa akan muncul di akhir zaman. Orang Eropah tuan-tuan bila dengar cerita Nabi Isa, dia kan selalu sebut Nabi Isa lah. Jadi apabila dia beritahu pada mereka Nabi Muhammad ini yang akan muncul di akhir zaman, lepas tu dia akan berjuang menegakkan Islam mengikut acuan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat Nabi Isa sendiri. Ramai saya duk baca tu, ramai orang barat di Amerika, tuan-tuan, setakat ni hak masuk Islam 20,000 setahun. Di Amerika Syarikat hak masuk Islam 20,000 setahun. Kalau kita baca artikel-artikel dia lah, satu perkembangan yang sangat baik. Yang kedua, keyakinan yang hakikat kenabian ataupun disebut al-hakikatul Muhammadiyah sudah pengujuk kerana berdasarkan pada hadis di atas adalah satu keyakinan dan kepercayaan yang batil. Walaupun kita dah baca hadis atas dah. Hadis itu maksudnya apa? Apakah kita kena faham zahir hadis itu atau macam mana maksud yang terdapat di sebalik hadis itu? Kerana hadis tersebut yang kita baca di atas sebenarnya pertama hadis batil. Hadis itu batil, tidak sabit dan juga tidak sahih. Diandaikan sahih sekalipun tidak menunjukkan pada makna yang dikehendaki oleh Ibn Arabi. Kerana segala perkara tidak akan wujud beserta dengan hakikatnya kecuali di saat ia benar-benar wujud sahaja, dan ini tidak ada beza antara para nabi dengan orang lain. Artinya kalau kita nak kata Nabi Muhammad tu ada bila pada masa Nabi Muhammad telah diciptakan, barulah kita kata dia ada. Kalau dia belum ada, tiba-tiba kita kata ada, macam mana tuan-tuan? Saya katalah sekarang ni Tok Imam kita ada. Tok Imam sedang berada di rumahnya. Kalau saya cakap begitu, imam kita sedang berada di rumah. Mana apa? Mana imam kita dan jasad body dia berada di rumah dia. Tapi kalau Tok Imam kita tu belum dilahirkan, belum beranak lagi, saya kata Tok Imam sedang berada di rumahnya. Lagu mana? Tuan-tuan boleh faham tak? Tok Imam sedang berada di rumah. Nak faham macam mana Tok Imam tak lahir lagi? Jadi bila saya sebut Tok Imam berada di rumah, kita berada dengan zat dan jasadnya. Baru betul. Jadi kita nak kata hakikat sesuatu, nak kait hakikat sesuatu, mesti wujud sesuatu itu. Tuan-tuan nak tahu gambaran sebenar singa. Seekor singa. Kita kena tengok dulu singa tu. Oh gini singa. Baru kita faham hakikat singa tu. Kalau kita sendiri tak pernah tengok hakikat singa tu, macam mana tuan-tuan nak bercakap tentang singa tu? Gitu maknanya dia. Jadi Nabi Muhammad SAW belum wujud sebelum baginda wujud. Baginda hanya wujud setelah diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Itu.
Jadi sebab tu disebut di sini. Diandaikan sahih sekalipun tidak menunjukkan pada makna yang dikehendaki oleh Ibn Arabi. Kerana segala perkara tidak akan wujud beserta dengan hakikatnya kecuali dia benar-benar wujud sahaja. Dan ini tidak ada beza di antara pada Nabi dengan orang lain. Sama je. Nabi tuan-tuan, Nabi SAW adalah manusia. Kan? Dan baginda wujud semasa baginda dilahirkan. Sebelum tu baginda tak wujud. Takkan nak kata dia wujud dah. Dah macam mana kata? Pening kepala kita nak cakap dengan orang ni. Dia wujud dah tapi dia tak wujud, tak pening. Tak pening pening kepala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hakikat Muhammad tidak wujud sebelum benar-benar diciptakan Allah, kecuali dalam bentuk yang lain-lainnya, iaitu Allah mengetahui tentang kenabiannya dan menentukan kenabian itu. Kemunculan berita tentangnya dan tentang namanya masyhur diperkatakan berbanding dengan kemunculan nabi-nabi lain. Jadi benda isu tuan-tuan, isunya paling tinggi ulama bincang Nabi Muhammad SAW ni, dia belum diciptakan dalam bentuk roh dan jasad dia, tetapi nama dia itu, kehebatan dia itu, perjuangan dia di akhir zaman telah disebut oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi disebut setakat tu saja. Bukan makna bila disebut nabi gini, sifat dia macam ni, maka nabi itu telah wujud. Dah. Nabi itu belum wujud. Nabi Isa pun memberitahu bahawa akan datang seorang nabi akhir zaman yang akan membenarkan apa yang beliau bawa. Nabi itu akan mengesahkan bahawa apa dibawa Nabi Isa pada masa dia hidup dulu betul. Nabi apa tu? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi sekadar Nabi Isa menceritakan begitu rupa. Jadi sekadar cerita macam tu bukan bermakna Nabi Muhammad telah wujud. Tak. Bukan. Belum lagi wujud. Orang-orang Yahudi tuan-tuan baca sejarah disebut dalam kitab Muhammad Ridha. Tajuk kitab tu Muhammad SAW menceritakan orang-orang Yahudi tuan-tuan. Dia tahu bahawa akan muncul Nabi akhir zaman di kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi berhijrah daripada Jordan, daripada Lebanon zaman tu, berhijrah ke Madinah kerana menunggu munculnya seorang Nabi akhir zaman. Mereka sanggup berhijrah. Pendeta-pendeta Yahudi yang hebat-hebat berhijrah dan menetap di Madinah kerana menunggu kelahiran seorang Nabi akhir zaman. Apabila Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah, Nabi memulakan perjuangan dakwah. Kemudian Nabi berpindah ke kota Madinah, tuan-tuan. Sebahagian sahaja orang Yahudi yang masuk Islam, sebahagian lagi tak nak masuk. Padahal dia baca dah dalam kitab dia, sifat dia macam ni, tak nak terima. Pasal apa? Pasal Nabi akhir zaman itu adalah terdiri daripada bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Mereka menjangkakan Nabi akhir zaman itu dari kalangan bangsa Yahudi, penerus kepada nabi-nabi sebelumnya yang kebanyakan daripada bangsa Yahudi. Muslimin semak dan mata Allah sekalian, jadi kemunculan berita tentangnya dan tentang namanya masyhur diperkatakan berbanding dengan kemunculan nabi-nabi dan lain. Jadi sekadar itu sajalah. Cerita Nabi akhir zaman, dia akan muncul sifat macam ni, sakat dia belum muncul. Dan kalau ikut Imam Al-Ghazali tuan-tuan, Imam Ghazali mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai Nabi pertama dia, makhluk pertama dilihat dari sudut kehendak ketentuan Allah, bukan dari segi fizikal. Pada dari segi fizikal, mana Tuhan nak menjadikan Nabi Muhammad tu awal dia, iradat kehendak Allah Ta'ala untuk menjadikan baginda tu dah berlaku lama dah. Tapi bukan maknanya dengan sebab adanya kehendak itu maka Nabi sudah ada, bukan. Sekat tu je. Bila Nabi SAW dilahirkan di Mekah, maka berlakulah kehendak Allah Ta'ala sebagaimana yang terdapat pada azali. Tuan-tuan boleh faham tak konsep ini? Dipanggil konsep qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ni mana apa? Qadar mana apa? Sebagian ulama kata qadar ini benda yang ditentukan oleh Allah. Tak ada satu perkara yang berlaku di alam maya ini. Qada maknanya pelaksanaan kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi pelaksanaan macam tuan-tuan sekarang duduk depan saya. Dari segi ketentuannya, tentuan ini telah ditentukan akan diwujudkan oleh Allah. Saya ke tuan-tuan ke, dia dah ditentukan pada azali. Tapi bila masa kita muncul, pada masa kita muncul itulah. Tuan-tuan beranak tahun berapa? 1900 berapa? 60. Tahun 60 tu baru beranak. Cuma Allah Ta'ala mengetahui kita akan muncul bertahun sebelum. Berdasarkan ilmunya telah lalu. Sakat tu je kita faham dalam ilmu akidah. Bukan bermakna dia telah muncul aja kata sebenar. Tak. Itulah perbahasan paling tinggi yang dicapai oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita tengok sikit tuan-tuan macam sekalian. Contohnya kewujudan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni akan wujud.
Nabi Muhammad SAW akan wujud. Ditulis di dalam kitab Taurat dan ditulis dalam kitab Injil. Ada dah ditulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya daripada Irbad bin Sariyah daripada Nabi SAW baginda bersabda, "Inni Abdullah fi ummil kitab la khatamun nabiyyin wa inna adan lamunjadilun fi tinatih wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dzalik da'wati Abi Ibrahim wa bisyarat Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusurus syam wa kadzalika tara ummahatun nabiyyin salawatullahu alaihim." Ini ada satu hadis dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Macam mana hadis ni kata? Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia. Dinilai sebagai sahih oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dia dan disetujui oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Kata dia, sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Nabi kata, aku ini adalah hamba Allah di dalam ibu segala kitab dan penutup segala nabi. Nampak tak? Adakah Nabi kata aku ada dah dulu dalam bentuk fizikal? Tak. Nabi kata aku ni dah tertulis. Gitu, faham tak? Aku ni sebagai hamba Allah, maknanya dah tertulis untuk menjadi hamba Allah dalam segala kitab. Maknanya apa? Dia azali lagi dah telah tertulis. Bukan mana Nabi kata aku telah menjadi fizikal Nabi aku. Nabi kata aku ni menjadi seorang manusia semenjak azali. Ada dah dia azali dulu, aku ada dah. Bukan. Dari segi termaktub nama. Dari segi termaktub nama. Faham tak? Contoh baru ni lah. Kan kita bagi zakat. Kita bagi zakat pada orang. Tuanku datang bagi zakat. Boleh 700 orang. Boleh 400 orang. Sebelum kita panggil nama tu, 2 hari sebelum panggil nama dia tu, dia ada tak masjid orang tu? Belum 2 hari kita panggil nama dia tu, orang tu ada tak di masjid? Dia mari tak? Dia tak mari. Tapi nama dia telah termaktub. Ya, tuan kuasa masjid sudah tahu. Oh, nama dia akan mendapat zakat. Oh ya dia. Pada hari berlaku peristiwa pengagihan zakat tu, cokoh dia ada situ. Ada depan. Kita pun panggil Ahmad bin Abdullah, sila datang ke depan. Dia pun datang ambil zakat. Sebelum tu tak ambil. Konsep itu je nak ceritanya. Itu konsep itu nak diceritakan tentang kewujudan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi telah ditulis pada azali lagi, dia adalah penutup segala Nabi. Zakat itu saja, bukan maknanya dari segi fizikal. Dah ada. Sedangkan adan masih berada dalam bentuk tanahnya. Saya akan beritahu kepada anda tentang takwil perkara tersebut. Itulah doa, dia kata, itulah doa Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim Tuhan hantar isteri dia Hajar, letak di satu lembah yang kering kontang. Tak ada kering kontang. Sekarang kita bercakap tentang apa? Stroke harbor. Kan? Itu tuan bayangkan dah. Nabi Ibrahim AS bawa isteri dia Hajar dengan seorang bayi yang kecil, letak tengah-tengah kota Mekah. Cuaca lebih daripada stroke harbor. Ya. Tak bayanglah kita dah bincang stroke harbor sampai berlaku kematian. Satu kematian berlaku di Malaysia lah. Kementerian dah fikir untuk memberhentikan sementara aktiviti persekolahan. Pasal masalah stroke harbor. Bayangkan Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dia Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail tengah-tengah padang pasir. Nak kata stroke harbor. Bukan stroke harbor, bapa sekeluk stroke harbor. Bukan stroke harbor dah, berapa tu? Masa tu mana ada bangunan? Tak ada bangunan, tinggal tengah padang gitu je. Buat kemah kecil gitu je, tinggal di situ. Nak kata stroke harbor tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak melaksanakan satu misi yang kemudian hari, ratus tahun selepas itu akan muncul seorang Nabi di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW akan muncul pada turunan dia di situ. Tapi bukan masa tu. Nampak tak perancangan dia tu lah? Perancangan dia jangka panjang dia tu. Nabi kata itulah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim supaya muncul daripada keturunan dia seorang Nabi. Berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa sebelum dia diangkatkan ke langit, dia dah beritahu akan datang satu orang dikenali dengan nama Paraklet. Istilah lama dia panggil Paraklet. Paraklet ni seorang Nabi akhir zaman yang akan datang. Nabi Isa kata kalau aku tidak pergi, dia pasti tidak akan datang. Jadi aku kena pergi baru dia akan datang. Istilah digunakan Paraklet. Kemudian itulah doa Nabi Ibrahim. Berita gembira disampaikan oleh Nabi Isa dan mimpi yang dilihat oleh ibuku. Nabi kata ketika mana ibu dia sedang mengandung, ibu dia melihat satu cahaya keluar daripada dirinya lalu menyinar istana-istana di negara Syam. Menyinarkan. Ibu dia tengok, pelik, mimpi ni pelik lah.
Mimpi dia tu pelik. Yang mana keluar daripada beliau satu cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Begitulah yang dilihat oleh ibu segala nabi salawatullah alaihi. Salawatullah alaihi. Itu mimpi ini, hadis ni saya dah sebut tadi, disebut oleh Imam Ahmad dalam musnad dia dan dinilai oleh Imam Al-Hakim sebagai berstatus sahih dan disokong oleh Imam Hafidh Az-Zahabi. Okey. Itu nombor 3. Artinya kita faham apa? Artinya Nabi wujud pada azali itu dari sudut perancangan Allah sahaja, pada ilmu Allah sahaja. Sakat tu. Bukan fizikal. Yang ketiga, salah faham terhadap hadis diriwayatkan oleh Maisarah Al-Fajr radhiyallahu anhu. Mata kutibta nabiyyan qala wa Adam alaihi salam baina ruh wal jasad. Ada sahabat bertanya. Nama dia Maisarah Al-Fajr, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bilakah Tuhan ditulis menjadi nabi?" Sabda baginda, ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Ketika Nabi Adam berada di antara ruh dan jasad. Yang hadis ini tuan-tuan juga disebut di dalam Musnad Imam Ahmad dan dinilai oleh Imam Al-Hakim sebagai sahih. Jadi maknanya apa? Kutiba ditulis aja. Bukan mana dia muncul dalam bentuk fizikal, dah ditentukan oleh Allah untuk menjadi nabi. Setengah ahli sufi menyangka zat dan nubuwah Muhammad SAW sudah pewujud pada waktu itu. Ini menurut Ibn Taymiyah satu bentuk kejahilan. Padahal kita kena beza tuan-tuan, tulis nama dengan benda orang wujud. Satu bentuk kejahilan, macam saya sebut tadi lah, contoh mudah faham. Kita baru tulis nama orang tu berhak dapat zakat. Dia belum datang ke masjid. Kita kena beza dua benda tu. Sekarang ni jawatan kuasa masjid memutuskan sebulan bersebulan berhak dapat zakat. Bukan maknanya bila kita butuh tu cokoh dia di depan kita bagi zakat terus, tak. Yang bagi itu pengusi ke atau tuanku yang bagi. Itu nak suruh mudah dari segi bahasa lah. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan ini satu bentuk kejahilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberitahu tentang kenabian baginda itu ketika baginda berumur 40 tahun. Artinya tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad ni dah tahu dia tu nabi sebelum tu lagi, pasal apa Nabi Muhammad salah takut kepada malaikat Jibril? Kan Nabi beribadah dalam gua Hira kan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, dia peluk Nabi. Nabi hampir tidak dapat bernafas. Peluk Jibril ni tuan-tuan, bukan peluk orang Melayu. Ni bukan peluk Hulk Hogan dalam Gusti. Peluk malaikat boh. Ada. Malaikat peluk. Cuba tuan-tuan bayang. Tuan-tuan sendiri pun cucu peluk pun tak boleh dapat dah. Cucu balik raya. Dia kata tak wang. Dia peluk kita pun berjelek nak jawab. Tu baru cucu peluk. Bukan malaikat peluk boh. Kalau malaikat peluk, jeng. Cuba bayang kuatnya nama. Malaikat peluk tu. Sehingga dia kata aku hampir-hampir tidak dapat bernafas. Wah, malaikat peluk. Kita cucu peluk, jeng tu. Motar biji mata. Cucu peluk. Baru cucu peluk, bukan malaikat peluk. Kalau Hulk Hogan peluk, mati terus kita. Tuan-tuan mati sekalian. Jadi kalau betul Nabi SAW telah menjadi Nabi dari segi fizikal tuan-tuan, sebelum tu lagi, kenapa Nabi ni dia takut bila malaikat Jibril datang? Dan apabila malaikat Jibril, pertama dia takut. Yang kedua, apabila malaikat Jibril ajar Nabi, Iqra, Jibril kata Iqra, Nabi kata ma'ana biqari'in, aku tak reti membaca. Apa pasal dia jawab dia tak reti membaca? Kalau dia dah jadi Nabi sebelum tu, dia jawab simple question lah. Soalan mudah kita tanya. Aku Nabi dah sebelum ni. Dia jawab terus lah. Nabi tak jawab. Nabi ketakutan, pocak lesi, balik. Nabi kata kepada ahli keluarganya, Zammiluni, selimutkan aku. Itu menunjukkan bahawa Nabi tidak pernah bercita-cita untuk menjadi Nabi, sehingga baginda telah dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi. Firman Allah Ta'ala, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyadari akan halnya. Nabi sendiri pun tak tahu apa itu wahyu. Yang datang baginda Nabi sendiri tak faham. Artinya Nabi memang tak tahu. Nabi tak baca kitab, Nabi tak tahu seperti itu. Allah Ta'ala telah memilih baginda untuk menjadi Rasul akhir zaman. Sehubungan dengan itu, menurut Ibn Taymiyah, sesiapa yang mengatakan Muhammad ataupun Nabi Muhammad SAW sudah telah pun menjadi Nabi sebelum diwahyukan kepadanya
adalah kufur dengan sepakat orang-orang Islam. Jadi kita kena beza dua perkara itulah. Ketentuan untuk jadi Nabi dengan sudah menjadi Nabi. Dua perkataan yang perlu kita jagalah. Ketentuan untuk jadi Nabi memang berlaku dulu dah. Tapi bila jadi Nabi, apabila Nabi dilahirkan dan ketika baginda berumur 40 tahun, baru betul-betul dijadikan Nabi. Sebaliknya makna yang sebenarnya dimaksudkan dengan hadis tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala menulis tentang kenabiannya. Itu makna sebenar. Allah Taala menulis tentang kenabiannya, kemudian menzahir dan mengisytiharkannya selepas penciptaan Adam dan sebelum ditiupkan roh ke dalam tubuh Adam. Mana Allah Ta'ala dah menulis ketentuan dia nak jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman tu pada masa proses Nabi Adam itu diciptakan. Tetapi tidak muncul lagi Nabi kita Muhammad dalam bentuk fizikal, belum lagi. Bagaimana yang Allah Ta'ala memberitahu yang dia menulis tentang rezeki kanak-kanak dilahirkan oleh ibunya, ajalnya, amalannya, kecelakaannya dan juga kebahagiaannya selepas diciptakan jasad dan sebelum ditiupkan ruh lagi. Sama juga konsep dia tuan-tuan. Bila seorang wanita mengandung, bila benih dia dah berada dalam perut dia sekitar 120 hari, maka seorang malaikat akan datang. Malaikat akan datang. Kita baca dalam hadis 40 dah disebut. Malaikat tu tanya sempurna tak sempurna rezeki dia, macam mana dia ni orang bahagia ke orang celaka, macam mana betul amalan dia, semua ditulis. Tapi individu tadi sudah beranak ke, sudah diperanakkan ke belum? Belum. 120 sudah ditentukan. Dia beranakkan dalam keadaan sihat ke tak sihat, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Ghazali, kita tengok pula seorang tokoh ulama Asy'ariyah dia. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengulas tentang penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bukunya Al-Ajwiyatul Al-Ghazaliyah fi Al-Masai' Al-Ukhrawiyah. Ada satu kitab nama dia Majmu' Rasail Imam Al-Ghazali. Satu kitab yang besarlah. Banyak kitab Imam Ghazali masuk dalam kitab tu. Jadi di antara kitab tu tajuk dia Al-Ajwibah Al-Ghazaliyah fi Al-Masai' Al-Ukhrawiyah. Imam Ghazali. Kita tengok apa kata Imam Ghazali. Penciptaan yang awal sekali yang disebutkan di sini adalah dalam bentuk perancangan dan bukannya pewujudan dalam bentuk realiti, dalam bentuk fizikal. Artinya Nabi Muhammad wujud dalam bentuk perancangan Allah Ta'ala, bukan secara realiti. Rasulullah SAW belum dilahirkan oleh ibunya sebagai makhluk, tetapi matlamat dan kesempurnaan baginda telah wujud dari segi perancangan yang kemudian matlamat dan kesempurnaan itu bersambung dengan kewujudannya. Ini samalah dengan ucapan setengah orang, mula-mula perancangan, kemudian barulah pelaksanaan. Macam tuan-tuan, nak buat satu rumah ni, nak buat rumah, dalam kepala kita ada tak pelang rumah tu? Ada kan? Tuan-tuan mula bekerja, kalau kita tanya tak nak buat rumah, nak juga. Tapi duit belum cukup. Masa tu dalam kepala ada dah pelang dalam rumah. Belum pelang fizikal tu, dalam kepala ada dah. Nak buat dapur kat ni, bilik buat kat ni dalam kepala kita. Tapi kita tak nak buat pasal tak ada duit. 20 tahun kemudian. Ataupun lepas pancing tuan-tuan, lepas pancing baru boleh buat rumah. Tapi kerangka rumah tu dalam kepala kita ada dah. Jadi kita kena beza benda yang duk rangka dalam kepala dengan yang muncul secara fizikal. Itu perbahasan kita pada malam ni. Jadi melampau di sini menapa tuan-tuan? Bila mereka menganggap benda hak berbentuk hak dalam kepala ni, benda tu fizikal. Itu jadi masalah. Nabi muncul dalam bentuk perancangan Allah. Mereka kata Nabi muncul dah dan Nabi lain ambil ilmu daripada dia. Macam mana gitu? Kemudian ada pula hadis daif. Bukan hadis daif, hadis maudhu' yang direka cipta. Saya baca dulu tuan-tuan, dekat 10 tahun lepas dah, satu hadis yang dipakai oleh satu pengamal tarekat Sufi di Mesir. Dia pakai hadis itu. Dia tulis dalam kitab, dia pakai beramal hadis itu. Sebab hadis itu hadis maudhu'. Hadis menceritakan bagaimana Jibril alaihissalam bawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tanya Jibril, Jibril, kamu tahu tak? Kamu ambil wahyu itu daripada siapa? Kamu ambil wahyu daripada siapa? Jibril kata, daripada Tuhan lah. Kamu tahu, kamu tengok tak orang yang kamu ambil wahyu? Jibril kata, sabar, biar aku terbang. Jibril pun terbang. Dia tengok orang yang dia ambil wahyu. Terkejut dia. Kerana dia tengok orang yang beri wahyu tadi, Nabi Muhammad SAW. Dia pun tahu, Nabi Muhammad, pelik sangat. Dia pun turun, dengan lajunya turun tuan-tuan, jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula. Atas Nabi Muhammad, bawah Nabi Muhammad. Hadis ini tuan-tuan, hadis maudhu'. Unsur-unsur keterlaluan sangat jelas di situ. Sebab tu sekarang ni ada satu ajaran sesat dekat Malaysia tuan-tuan. Dia tidak segan menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu Tuhan. Hadis jenis ajaran sesat dalam siasatan Jakim sekarang.
Tidak segan. Pasal golongan ini suka beramal dengan hadis-hadis maudhu' ni. Nabi Muhammad bukan manusia dah, Tuhan tu. Dulu zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Pada masa zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada segolongan umat Islam yang terlalu menyanjung Sayyidina Ali sampai tahap menganggap Sayyidina Ali ini adalah Tuhan. Baca sejarah Sayyidina Ali, menganggap baginda sebagai Tuhan. Sayyidina Ali mengaruh, ditangkap orang macam ni, tangkap semua sekali, digali parit, dicapok dalam parit, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Bila mereka dibakar, tuan-tuan, mereka tak kata apa, mereka mengucapkan terima kasih kerana Tuhan membakar mereka. Mereka tak bantah pun. Dah sakit jiwa lagu ni. Itu saya nak kena punca apa, tuan? Punca kerana kita terlalu mengagungkan lebih daripada batasan syarak, gitu jadinya. Dan banyak lagi tuan-tuan boleh hojok dalam buku karangan Ustaz Ahmad Ikram. Tajuk buku tu, Kamu Sembah Apa? Part 1. Lepas tu ada pula buku, Kamu Sembah Apa? Part 2. Tuan-tuan kena rajin baca kan. Macam mana orang zaman moden kita hari ni, aliran Kristian pun mendakwa dia ni orang istimewa kerana dia telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia telah berdialog, dan dia tulis dialog dia hasil daripada berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa ni? Ini seorang tokoh daripada Tokyo. Habis penuh janang dia begitu. Hak kita bincang sama Islam, hak bukan Islam pun mendakwa dia jumpa Nabi Muhammad dan boleh terima berbagai ilmu daripada Nabi Muhammad. Malam ni kita bincang ni hak sesama Islam. Hak tu orang Tokyo. Dan buat satu ajaran pula berkaitan dengan ajaran disebut ajaran happiness. Ajaran ni di Kuala Lumpur ada 3 tempat, tak silap saya. Hak lain tu ajaran ini diiktiraf di Jepun. Jepun iktiraf ajaran ni. Sebab Jepun ni dia macam-macam lah, ajaran macam-macam dia. Muslimin semua dimati Allah sekalian. Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan di dalam Al-Fatwa, maksud Rasulullah merupakan makhluk yang pertama ialah Rasulullah SAW telah menjadi Nabi di dalam ilmu Allah, tetapi sekali-kali tidak membuktikan baginda sudah berada di dalam sulbi Nabi Adam AS ketika Nabi Adam AS berada di dalam syurga bersama dengan isterinya. Pada pendapat yang benar di dalam masalah ini ialah Nabi Muhammad SAW dilahirkan melalui proses kelahiran manusia biasa. Tidak ada perkara-perkara yang mencarikan adat atau perkara pelik dalam urusan penciptaannya. Hadis-hadis yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Muhammad SAW sebelum penciptaan Nabi Adam AS tidak berasas sama sekali. Bukan persoalan penting awal dari sudut ciptaan, kerana keawalan dari sudut ciptaan bukanlah asas untuk membuktikan kelebihan seseorang berbanding dengan seseorang yang lain. Sebaliknya, ukuran kelebihan seseorang terletak kepada ketakwaan. Bukan maknanya Tuhan cipta awal maka dia lebih dah. Banyak je. Ayah Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dia ciptakan lebih awal lah daripada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim kafir, Nabi Ibrahim Islam. Jadi awal kemudian tu dia bukan ukuran. Ukurannya takwa. Ukuran dia takwa. Kalau orang awal tu takwa, okey lah. Kalau orang awal tidak takwa tapi yang akhir datang kemudian takwa, maka kelebihan terletak pada takwa tadi. Dan sikit lagi saya sambung. Masih isyak tak? Belum lagi tak? Ada 2 minit lagi. Lama dak ceramahnya, berasa lama ni. Kat 2 tahun setengah dah berasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, keyakinan dipanggil Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Hakikat Muhammad sebagai permulaan dan punca kewujudan alam adalah pendapat yang bercanggah dengan nas-nas syarak yang menjelaskan permulaan alam ialah air dan arash. Kalau kita wajak dalam hadis sahih, tuan-tuan, mula-mula Tuhan cipta tu kenapa? Arash. Oleh kerana dia kata Allah Ta'ala cipta arash. Arah Tuhan tu diletak di atas air. Jadi sebagai ulama buat kesimpulan, mula-mula Allah Ta'ala cipta air. Lepas itu Allah Ta'ala cipta arash. Arah tu diletak di atas air. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arash yang layak baginya. Itu yang kita faham. Kemudian dari segi penulisan, Allah Ta'ala ciptakan panel. Allah Ta'ala arahkan pen itu tulis apa berlaku pada manusia, benda akan lahir sampai pen itu kering. Tulis sendiri. Ini dipanggil awal lah. Jadi dua-dua itu tidak bercanggah. Panel benda pertama diciptakan dalam konteks nak menulis benda yang berlaku. Adapun dari segi alam makhluk yang pertama diciptakan arash lah. Sebelum pada arah itu air. Kerana setelah diciptakan arah tu diletak di atas air. Itu setakat yang dibahas dalam hadis. Jadi tak perlu tanya dah ustaz, air itu lagu mana pula? Air sungai tu macam sungai Perlis ke sungai Kedah ke lagu mana? Ada usah tanyalah air sungai Perlis tu. Yang penting tadi tuan-tuan pergi cari air teh. Pergi cari air teh, air kopi minum.
habis cerita. Jangan duduk tanya benda-benda yang tidak dibahaskan oleh Nabi. Jadi bila kita cuba tanya panjang sangat, jadi lain ceritanya. Jadi ini disebut sebagai al-haqiqah al-Muhammadiyah. Jadi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari, sedangkan arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maksudnya Tuhan cipta langit dan bumi itu selepas daripada penciptaan aras. Jadi kita berhenti sekejap, bagi ruang kepada azan. Patut kita sambung sikit dalam tempoh 5 minit, silakan. Kita sambung sikit lagi. Ada lagi hadis tuan-tuan, hadis yang menjelaskan. Hadis ini hadis sahih bagi menguatkan perbincangan kita pada malam ini, iaitu hadis diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kana Allah wa lam yakun syai'un qabla wa kana arshuhu 'alal ma' thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dhikri kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala ada. Disebut Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada sesuatu pun yang wujud sebelum daripadanya. Tak ada sesuatu sebelum dia ada. Aras di atas air. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi dan menulis pada az-zikr, iaitu pada lauh mahfuz segala sesuatu. Jadi kita tengok di sini Allah Taala ada. Tak ada sesuatu yang ada sebelum daripada Allah Taala. Aras Allah Taala tu di atas air. Artinya Allah Taala ciptakan aras selepas Allah Taala ciptakan air. Lepas itu Allah Taala ciptakan langit dan bumi dengan 7 lapis masing-masing. Lepas itu Allah Taala tulis segala perkara pada lauh mahfuz. Jadi ada lagi satu hadis riwayat Al-Walid bin Ubadah As-Sami radhiyallahu daripada bapanya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Sesungguhnya perkara yang paling awal yang diciptakan oleh Allah ialah al-qalam, pen. Lalu berfirman kepadanya, tulislah. Lalu al-qalam berkata, apa yang hendak saya tulis? Allah Ta'ala berfirman, tulislah tentang kadar segala sesuatu sehingga ke akhir kiamat, sehingga ke hari kiamat segala perkara dia tulis. Jadi kita ada 2 hadis tadi kan. Satu hadis menceritakan ada aras atas air. Lepas tu ada hadis nombor 2 pula menceritakan benda pertama diciptakan qalam. Jadi hak mana satu yang betul ni? Semua hadis ni adalah sahih. Jawabnya menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, konsep awal yang pertama dalam hadis ini tertumpu kepada selain daripada aras dan air. Artinya benda pertama setelah Allah cipta aras dan air, benda itu ialah al-qalam, yang membabitkan urusan penulisan segala perkara yang akan muncul sampai pada hari kiamat. Itu ditulis oleh al-qalam. Maka al-qalam dalam aspek itu dikira makhluk yang pertama diciptakan Allah Ta'ala. Ini adalah perkara yang telah disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Boleh tuan-tuan boleh rojak dalam Fathul Bari jilid yang ke-6 pada halaman 289. Kemudian seterusnya tuan-tuan, ada setengah orang dia keterlaluan dalam menyifatkan Nabi dengan menganggap Nabi ni cahaya. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Nabi Muhammad itu sendiri adalah cahaya. Dia bukan manusia biasa, dia cahaya. Dan dia diciptakan daripada cahaya. Sebenarnya sebab apa tuan-tuan? Sebab dia kata dalam Quran ni, kalau kita tengok dalam Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyifatkan Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya. Jadi persoalannya, betul ke Nabi Muhammad itu cahaya atau sifat itu disebut sebagai simbolik? Ya, sama saya kata, Tok Iman kita bercahaya malam ni, Tok Iman. Saya kata Tok Iman kita bercahaya malam ni. Apakah Tok Iman diciptakan cahaya atau kerana Tok Iman terlalu gembira kerana anak cucu dia balik Kuala Lumpur berhari raya? Kan? Saya kata Tok Iman kita bercahaya malam ni. Anak cucu dia balik Kuala Lumpur, dia gembiralah. Jadi kita kata bercahaya. Bukan bermakna Tok Iman diciptakan Allah daripada cahaya. Begitu penggunaan simbolik yang ada di dalam Al-Quran. Antaranya ayat yang berbunyi, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran pada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Kita baca ayat ni. Ayat surah Al-Ahzab ayat 45-46. Terang-terang dalam ayat ni mengatakan Nabi Muhammad tu lampu yang menerangi. Jadi kalau lampu yang menerangi,
Apakah tuan-tuan faham dari segi zahir? Oh, Nabi Muhammad ni lampu lah. Lampu betul, lampu menerangi. Itu Nabi Muhammad. Tak kata tuan tengok lampu ni apa? Lampu menerangi. Nabi Muhammad lah, gitu. Bukan begitu. Batu Quran ni di banyak ayat-ayat yang berbentuk majaz, simbolik dan sebagainya. Jadi ketika mengulas ayat di atas, Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan maksud cahaya. Ibnu Jarir At-Tabari ini dalam tafsir dia, ulama-ulama awal dalam menghasilkan karya dalam ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan maksud cahaya ialah Muhammad, yang mana dengannya Allah Ta'ala sinarkan kebenaran. Ada maksud cahaya itu Nabi Muhammad lah, tetapi yang mana dengan baginda Allah Ta'ala sinarkan kebenaran. Artinya gaibnya dakwah yang dijalankan oleh baginda, maka masyarakat Mekah yang hidup dalam kegelapan kembali hidup dalam cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya iman, cahaya Islam. Bukan Nabi Muhammad SAW tu bercahaya. Itu dipanggil cahaya dia. Allah Ta'ala zahirkan Islam dan hapuskan kesyirikan dengan baginda. Itu konsep cahaya yang disebut dalam ayat tadi. Ia merupakan cahaya yang menjelaskan kebenaran bagi orang yang menjadikan sebagai panduan. Jadi Nabi Muhammad SAW disifatkan sebagai cahaya. Bukan kerana fizikal Nabi itu cahaya, tak. Peranan Nabi itu dalam mengajak manusia meninggalkan kesesatan, amalan jahiliyah kepada Islam, maka itu dinamakan sebagai cahaya. Bukan kerana baginda itu diciptakan daripada cahaya. Dan di dalam buku saya itu banyak lagi beberapa hujah yang boleh kita lihat, yang semuanya dipanggil berbentuk simbolik-simbolik. Nabi disebut sebagai bercahaya, samalah saya kata tadi, tu imam kita pada malam ini bercahaya orangnya kerana anak cucu dia balik pada Kuala Lumpur. Malam esok kita tengok tu imam kita sedih. Kita kata macam mana tu imam nampak gelap je malam ni. Cucu cicit dia balik Kuala Lumpur dah. Dia pun bersedih. Itu konsep tu. Bukan makna tu imam tu sendiri diciptakan daripada cahaya, bukan. Nabi membawa cahaya. Al-Quran itu ialah cahaya. Bukan Quran tu betul cahaya dah. Quran tu cahaya yang menyuluh kegelapan menjadi terang. Itu konsep sebenarnya. Jadi kita situ kita boleh faham, perlunya kita jauhkan diri tuan-tuan daripada keterlaluan dalam menyifatkan Nabi. Cukup bagi kita sifatkan Nabi sebagaimana yang Nabi ajar sendiri. Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kita berselawat. Selawat biasa atau selawat Ibrahimiyah, itu sudah mencukupi dan itu sudah memadai, tuan-tuan. Al-qasdu fi sunnah khairum min al-istihad fil bid'ah. Ada seorang sahabat Nabi menyebut al-qasdu fi sunnah, ada kaitkan dengan kata-kata Ibn Mas'ud. Al-qasdu fi sunnah khairum min istihad fil bid'ah. Bersederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada keterlaluan dalam melakukan bid'ah. Jadi sekadar itulah saja malam ini, insya-Allah kita bertemu semula pada minggu akan datang dalam tajuk yang lain pula. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.